Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, cikgu ingin berkongsi tajuk sains tahun 5 iaitu rantai makanan. Jadi, apakah dia maksud rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makanan antara benda-benda hidup yang terdapat di dalam sesebuah habitat. Di dalam rantai makanan terdapat beberapa ciri yang perlu ada untuk melengkapkan ia sebagai satu rantai makanan. Okey, ciri yang pertama ialah pengeluar. Yang kedua, pengguna primer. Yang ketiga, pengguna sekunder. Dan yang keempat ialah pengguna tertier. Okey, anda boleh lihat pada paparan ini. Okey, kedudukan pengeluar adalah di tempat yang pertama. Kemudian kita perlu susun pengguna primer di tempat yang kedua. Selepas pengguna primer, kita susun pengguna sekunder di tempat yang ketiga. Tempat yang terakhir kita perlu letakkan ia pengguna tertier. Jadi kita lihat dekat sini. Susunan rantai makanan mesti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Di dalam rantai makanan, kita biasa menggunakan tanda anak panah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tanda anak panah itu? Cuba lihat pada paparan ini. Anak panah tersebut bermaksud dimakan oleh. Okey, baiklah. Dalam kedudukan yang pertama di dalam rantai makanan, kita ada pengeluar. Mari kita ketahui apakah itu pengeluar dan mengapa ia dipanggil pengeluar. Pengeluar adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah pengeluar. Hanya tumbuhan saja yang kita akan panggil pengeluar. Kenapa ya? Kenapa tumbuhan dipanggil pengeluar? Kerana tumbuhan ia membuat makanannya sendiri. Tumbuhan menjalankan proses fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Cuba anda lihat pada gambar ini. Tumbuhan membekalkan makanan kepada organisma lain seperti haiwan-haiwan. Tumbuhan hanya membuat makanannya sendiri dan membekalkan makanan kepada organisma haiwan. Pengguna primer. Okey, pengguna primer ni contohnya seperti arnab, belalang, kambing, lembu dan kuda. Okey, mereka ini adalah pengguna yang pertama. Biasanya mereka adalah herbivore kerana mereka hanya sejenis organisma haiwan yang memakan tumbuhan sahaja. Maka, haiwan yang makan tumbuhan saja, kita akan panggil dia sebagai pengguna primer. Pengguna primer itu bermaksud pengguna pertama. Berasal daripada perkataan pra. Pra bermaksud first. First adalah pertama. Ini pula adalah pengguna sekunder, iaitu yang memakan tumbuhan dan haiwan lain. Biasanya pengguna sekunder ini kita panggil dia sebagai omnivore. Okay? Macam ayam. Ayam dia mempunyai dua jenis makanan. Dia makan dedak dan dia makan juga ulat. Seperti tikus pula. Tikus dia boleh makan serangga dan tikus juga boleh makan buah kelapa sawit. Jadi kedua-duanya adalah makanan tikus, tumbuhan dan haiwan. Kucing dan itik juga mempunyai tabiat makan yang sama dengan tikus dan ayam. Ini adalah pengguna tertier. Pengguna tertier berasal daripada perkataan third. Third bererti ketiga. Okey, jadi pengguna ketiga ini biasanya hanya makan haiwan lain sahaja. Ia adalah sejenis karnivor yang memakan daging-daging haiwan lain. Terdapat beberapa contoh rantai makanan di sini. Yang pertama, kelapa sawit dimakan oleh tikus. Tikus pula dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh burung halang. Yang kedua, rumput. Rumput dimakan oleh lembu. Lembu dimakan oleh manusia. Ular boleh memakan manusia sekiranya ular itu sangat-sangat besar. Okey, seperti ular sawa. Yang ketiga,
pokok padi. Pokok padi tersebut dimakan oleh belalang. Belalang pula dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular. Sekiranya ular mati di dalam habitat ini, pengguna sekunder akan selamat seperti tikus, lembu, manusia, katak. Okey? Sekiranya pengguna sekunder banyak, bererti pengguna premier tidak selamat. Pengguna premier dimakan oleh pengguna sekunder. Contohnya seperti katak ini. Katak ini akan makan belalang. Sekiranya katak ini mati atau habis di habitat tersebut, belalang akan lahir dengan banyak kerana pemangsanya tidak ada, iaitu musuh ketatnya tak ada. Okey, jadi inilah dia beberapa rantai makanan. Okey, kita perlu letakkan pengeluar di tempat pertama, kedua pengguna premier, kedua pengguna sekunder dan ketiga pengguna tertier. Akhir sekali, pelajar-pelajar perlu tahu apakah dia maksud rantai makanan. Yang kedua, pelajar-pelajar kena tahu apakah dia ciri-ciri yang terdapat di dalam rantai makanan. Yang ketiga, pelajar perlu faham apakah maksud anak panah di dalam rantai makanan, iaitu dimakan oleh. Yang keempat, pelajar perlu tahu menyusun rantai makanan bermula daripada pengeluar, pengguna premier, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Jadi itulah dia hari ini pembelajaran cikgu mengenai rantai makanan. Bye, selamat mencuba.